dalam perbahasan titah diraja. Beberapa perkara telah saya timbulkan, tapi satu yang saya highlightkan ialah saya merujuk kepada mesyuarat Felda yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya. Dokumennya di sini, mesyuarat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama pengurusan Felda, bertarikh 27 Jun 2011 yang diadakan di bangunan Parlimen. Ini dokumennya. Saya merujuk kepada dokumen ini, iaitu minit mesyuarat nombor 7.9 di bawah title status terkini kes mahkamah. Felda dia banyak berlawan dengan peneroka. Semua sekali kes yang membabitkan Felda ialah 20 kes, 20 cases. Sama ada Felda jadi defendant atau Felda jadi plaintiff, ya. Tetapi high profile case ini ada 4, ya, ada 4 high profile, ya, daripada 20 tu. Satu adalah berkenaan dengan dakwaan peneroka bahawa berlaku penipuan dalam kadar perahan minyak, disebut oil extraction rates. Kes yang kedua adalah kes peneroka saman Felda mengenai bayaran tanam semula. Yang ketiga adalah saman Felda ke atas Dr. Wan Azizah, Suara Keadilan. Yang keempat adalah saman Felda ke atas Tan Kee Kong. Ya, itu kes-kes berprofil tinggi. Tapi jumlah semua adalah 20 kes. Baik. Mengenai kadar perahan minyak, saya petik, ya. Status terkini kes mahkamah minit nombor 7.9 mesyuarat PM dan pengurusan Felda disebut, bagi kes melibatkan kadar perahan minyak di mana kedua-dua kes masih belum ditetapkan perbicaraan penuh, pastikan hakim dan peguam diberi kefahaman dan mengenai kadar perahan minyak dan kaedah teknikal bagi pengiraan oil extraction rates. Pastikan Felda menang kes ini supaya tidak menjejaskan kes-kes seterusnya. Ayat ini berupa ayat yang tercatat dalam dokumen rasmi mesyuarat Felda dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang menyebut dengan terang bahawa dalam kes kadar perahan minyak yang belum ditentukan tarikh untuk perbicaraan penuh, pastikan hakim dan peguam faham berkenaan dengan isu ini. Pastikan Felda menang supaya tidak menjejaskan kes lain. Ini poin saya yang pertama, adalah terang-terang menunjukkan berlakunya apa yang saya sebut sebagai judicial manipulation, manipulasi kehakiman. Ya, itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua adalah ada 20 kes yang melibatkan Felda. Kalaulah dalam kes kadar perahan minyak, kes ini dia membabitkan dalam fakta saya, dalam research yang saya buat, kes ini melibatkan beberapa kumpulan peneroka. Saya petik kadar perahan minyak, di mana peneroka saman Felda. Kes yang pertama, Encik Karib Muhammad Saleh, dan 765 yang lain lawan Felda dan Felda Palm Industri Sdn Bhd, di mana di Felda Serting Hilir dan Felda Raja Alias. Kes akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Seremban. Ya. Kes yang kedua, kes Rahman Jamri dan 644 yang lain lawan Felda dan Felda Palm Industries di Felda Maukil, MAOKIL, Maukil, Johor. Kes akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Johor Bahru. Ini adalah kes kadar perahan minyak yang saya rujuk kepada maklumat. Bagi kes kadar perahan disebut dengan terang dalam minit bahawa hakim hendaklah diberi taklimat. Kalau peguam yang mewakili Felda diberi taklimat, saya faham. Itu kerja dia mempertahankan Felda. Tapi kalau hakim diberikan kepahaman, itu bukan kerja Perdana Menteri. Apalagi kalau ayat dalam minit ini ialah pastikan Felda menang kes ini supaya tidak menjejaskan kes lain. Itu lebih lagi
memberikan kebimbangan kita apa akan berlaku kepada kes iaitu di Felda Serting Hilir, Felda Raja Alias di Negeri Sembilan dan juga Felda Maukil di Johor yang membabitkan peneroka lawan Felda. Okey. Itu saya minta tadi di dalam Dewan supaya Perdana Menteri dalam sesi jawapan nanti mesti tampil. Apakah yang dimaksudkan hakim mesti diberi kefahaman? Ya, apakah ini menjadi amalan dalam kes di mana Felda melawan dengan peneroka? Ya. Satunya adalah kerana ada 20 kes yang membabitkan Felda dan peneroka. Satu lagi, ini ada unsur-unsur manipulasi kehakiman. Yang ketiga adalah kes yang terbaru di mana peneroka mendapat court injunction dalam kes EGM Koperasi Peneroka Felda, ya, KPF, court injunction. Jadi kalau sekiranya dalam kes kadar perahan minyak sudah ada semacam arahan kepada hakim, bagaimana dengan kes court injunction EGM KPF? Bagaimana dengan kes-kes tuntutan bayaran tanam semula? Bagaimana kes-kes lain yang Felda terkena berdepan dengan mahkamah? Apa jaminan bahawa Perdana Menteri tidak ada campur tangan dalam keputusan kehakiman? Seperti mana di dalam butiran 7.9 mesyuarat rasmi. Ya, mesyuarat rasmi Perdana Menteri yang saya petik tadi. Nama mesyuarat ini ialah Mesyuarat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama pengurusan Felda bilangan 3 2011 27 Jun 2011 tingkat 4 bangunan Parlimen jam 3 petang. Perdana Menteri mesti bagi jawapan kepada persoalan ini. Kebetulan dalam kes kadar perahan minyak di Felda Serting dan Felda Raja Alias, ini adalah peguam kepada peneroka. Jadi macam mana saudara Siva nak berlawan ketika Perdana Menteri sebut dengan terang bahawa hakim hendaklah diberi kepahaman? Kan? Hakim ni, dewan ketua hakim, dia study sendirilah kes tu. Janganlah Perdana Menteri pula arahkan untuk Felda fahamkan ni, ya. Seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Macang dalam Dewan, minit ini mendedahkan satu langkah atau satu tindakan yang dengan jelas melanggar prinsip separation, pengasihan kuasa, the separation of powers, di mana dengan jelas kita nampak niat untuk eksekutif daripada pihak tertinggi, ya, Perdana Menteri sendiri, untuk beri arahan atau mempengaruhi keputusan oleh hakim. Ya, jadi bagi saya sebagai peguam ini, saya pun terkejut apabila mendengar ucapan tadi. Ini kali pertama saya dengar terang-terang, ya, daripada bukti bertulis ada usaha dan niat sedemikian. Biasa niat macam ini mereka selindungi sebab tak boleh cakap secara terang-terang. Sekarang mereka sudah jadi angkuh ke tahap mereka boleh tulis dalam ini, seolah-olah macam tak ada masalah. Ini memang cukup bermasalah, ya. Kita terpaksa bawa ini kepada Badan Kehakiman, ya, tapi yang penting sekarang adalah apakah maksud saya, apakah fikiran dalam minda anak guam saya sekarang, macam mana mereka boleh apakah pandangan mereka terhadap apa yang berlaku, ya, apakah harapan yang mereka masih boleh letak dalam mahkamah kalau inilah yang Perdana Menteri sebut. Kataan dia jelas sekali, ya, pastikan hakim. Ya. Hakim dieja HAKIM. Ini bukan nama orang, hakim, nama jawatan. Ya, pastikan hakim dan peguam diberi kefahaman subjek dan kaedah teknikal pengiraan OER. Sangat jelas. Ya, mesyuarat oleh Perdana Menteri. So, macam disebut oleh Habib Siva, apa yang berlega dalam fikiran anak guamnya kalau sudah ada keputusan begini, official document. Ya, itu yang kita minta. Educating the lawyer is not a problem. Macam pun sebut dalam Dewan. Beri keterangan detail, taklimat terperinci kepada peguam sendiri, tak ada masalah. Sebab itulah tugas peguam, faham isu secara detail dan bagi hujah dan membawa kes sebaik-baiknya dalam mahkamah. That's what we do selalu. Lawyer jadi pakar lah for the moment, ya. That's the way we are. Tapi bagi macam apa yang disebut kepada hakim, is issue lain. That is the job of the lawyers. Each lawyer argues his case dengan keterangan yang kita bawa, and it's our job to argue. Dan
hakim dapat pemahaman daripada keterangan saksi, daripada hujah lawyer dan buat keputusan, bukan daripada arahan daripada Perdana Menteri. Ya. Saya nak tambah sikit saja. Ini, perkataan ini menggambarkan pada pandangan saya, ya, peguam dan juga orang awam, seolah-olah Perdana Menteri mengisytiharkan perang. By hook, by crook, I must win this war. Kita sebetulnya apabila kes ini dah dibawa ke tahap 20 kes dan kebetulan pula ada kes yang kerajaan kalah, peguam yang sama juga. Perdana Menteri sepatutnya lebih bersifat, saya panggil bermuhasabah. Kenapa kalah? Sebab di sini kita patut ingat yang pegang cangkul, yang petik buah, peneroka. Hatta nak pertahankan hak dia pun, duit dia dipakai. Peguam yang semahal, kita tahu, saya tak nak sebut nama sini, saya bukan nak promosikan dia. Peguam yang digunakan daripada firma guaman paling besar. Antara peguam pun, peguam kita tahu, orang guaman ni antara orang guaman paling mahal. Saya tak nak sebut nama dia. Yang saya menjangkakan akan berlaku dalam mesyuarat sebegini selepas peneroka dengan usaha sendiri, dengan sokongan pimpinan-pimpinan masyarakat membetulkan keadaan. Sepatutnya Perdana Menteri menasihatkan peneraju-peneraju Felda, kamu semua kena bermuhasabah. Apa yang jadi ni? Duit sudah rugi. Tapi yang hari ini yang saya andaikan itu meleset. Sebaliknya yang diisytiharkan perang melawan peneroka, by hook, by crook, you must advise the lawyer and also make sure the judge understand this case supaya kes ini kita menang. Okey. Yang saya jagakan juga, tadi saya bincang dengan Wabi Macang, yang nak menang kalah ini ialah rakyat. Kenapa timbulnya isu zero sum? Yang saya menjangkakan di tahap ini kemungkinan, ini mungkin pandangan peguam boleh dipertimbangkan, mungkin tiba masanya satu badan yang lebih bebas. Mungkin badan arbitrasi, mungkin badan tribunal, apa-apa yang lebih bebas, yang lebih dipanggil sebagai mewujudkan suasana menang-menang. Kerana di sini peneroka perlu ingat, dia Felda pakai peguam mahal pun duit dia juga. Jadi dia orang sentiasa di dalam keadaan rugi dan rugi. Tetapi Perdana Menteri yang kononnya mendahului rakyat itu mengambil pendekatan memastikan rakyat yang menimbulkan isu ini kalah. Dan saya terima kasih sebagai ahli parlimen, kelompok peguam-peguam, saya katakan sini saudara Siva dan ramai lagi peguam-peguam dari Pakatan Rakyat, PAS dan sebagainya. Saya yakin yuran guaman mereka mungkin kalau dibandingkan yuran guaman yang dibayar oleh Felda, lebih lagi. Mungkin Felda sepatutnya pertimbangkan bayar peguam-peguam saudara Siva dan sebagainya. Bagi saya sebegitu. Kerana mereka cuba mendapatkan hak mereka seperti di dalam perjanjian. Jadi saya rasa maksud saya itu, Perdana Menteri mengambil sikap yang bukan mau memihak kepada peneroka yang daif, tetapi mengambil sikap by hook, by crook, we must win. Jadi bagi saya itu sikap yang bukan seorang pemimpin. Sepatutnya dia lebih melihat usaha pengat keringat peneroka.